Jom kita belajar sains bersama Cikgu Halina. Okey. Boleh nampak ni skrin yang saya share ni. Okey. Ni buku teks awak ni. Muka surat 154. Kita tengok muka surat 154. Kita ulang kaji dulu sebelum masuk tajuk baru. Okey, yang ini ialah tajuk bahan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dululah sementara tunggu kawan-kawan yang lain. Kita ulang semula tajuk sifat bahan. Okey, sifat bahan, sumber asas bahan, sifat-sifat bahan tersebut, ada bahan yang boleh, ada bahan yang kenyal. Kenyal apa maksud kenyal? Boleh diregangkan dan kembali kepada bentuk asal. Ada bahan yang serap air, ada bahan yang kalis air, kan? Okey, ada bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, ada bahan yang tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik kita panggil bahan penebat. Okey, bahan yang tak boleh mengalirkan arus elektrik kita panggil, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik kita panggil dia konduktor elektrik. Okey, bahan yang tak boleh mengalirkan arus elektrik kita panggil dia penebat. Okey, sama juga ada bahan yang boleh mengalirkan haba. Okey, bila kita panaskan bahan tersebut panas. Okey, itu bahan yang boleh mengalirkan haba, kita panggil dia sebagai konduktor haba. Okey, ada sifat bahan yang tak boleh mengalirkan haba. Apabila kita panaskan bahan tersebut tidak berasa panas. Okey, Alia boleh dengar suara saya tak? Alia boleh dengar suara saya? Boleh? Lutfi dengar kan? Okey, Alia boleh dengar? Alia kalau dengar cakap macam ni. Sebab saya dah nak mula. Okey. So, kita teruskan. Ada bahan yang tak boleh mengalirkan haba. Okey, bahan tersebut kita panggil sebagai penebat haba. Okey, so ada bahan yang boleh terapung. Okey, ada bahan yang tenggelam. Seterusnya kita tengok ulang kaji dulu yang berada dekat skrin ni. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, kita tengok dulu, kita jawab sama-sama. Padankan bahan dengan sumber asasnya. Okay. Kayu, kapas, getah. Apa sumber asas bahan tersebut? Yang ini kalau nak tengok muka surat 154 tadi. Okey, 154. Okey, kita ada bahan dia kayu, kapas dan juga getah. Sumber asas bagi kayu, kapas dan getah ni apa dia? Lutfi boleh jawab? Haiwan ke, batuan ke, petroleum ke atau tumbuhan? Okey, kalau nak jawab tahu kan? Macam yang lepas onkan mic tu dulu, okey baru jawab. Okey, apa jawapan dia Lutfi? Tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus. Tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Okey, contenglah sikit awak punya buku teks tu guna, guna apa? Guna, alamak, kejap guna pensil. Guna pensil. Jangan guna apa? Jangan guna pen pula. Okey, guna pensel. Okey, sekejaplah saya share yang lain pula.
Ni susah sikit dia nak share. Okey, boleh nampak? Boleh nampak Okey, seterusnya ini tadi jawapan dia ialah apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya bahan kulit, bulu, sutera ni sumber asasnya ialah apa dia? Kulit haiwan, bulu kambing biri-biri, sutera ni datangnya daripada mana? Sutera ni datangnya daripada ulat sutera. Semestinya lah sumbernya ialah haiwan. Okey. Plastik, kain sintetik ni sumber asasnya ialah apa dia? Batuan ataupun petroleum? Ya, petroleum. Okey. Logam dan tanah ni dah tak ada lain dan tak bukan lah. Mestinya ialah apa? Batuan. Okey, kita tengok seterusnya. Berdasarkan jadual pengelasan bagi objek, okey, bina satu jadual pengelasan. Okey, bagi objek berikut berdasarkan sumber asasnya. Okey, kita dah ada sumber asas. Okey, macam mana nak bina jadual ni? Tajuk dia sumber asas. Dia suruh bina jadual. Sumber asas ada berapa? Inilah sumber asasnya: haiwan, batuan, petroleum, tumbuh-tumbuhan. Okey, kita nak kelaskan periuk logam ni masuk dalam mana? Haiwan, batuan, petroleum ataupun tumbuhan? Siapa nak jawab? Alia nak jawab? Lutfi boleh jawab? Anis? Anis dengar tak? Okey. Bina jadual pengelasan bagi objek berikut. Okey, periuk logam ni apa dia? Kita nak kelaskan dia sebagai apa? Batuan? Daripada haiwan ke? Ini ialah apa? Batuan. Okey. Tak apa, Alia on aja mic tu kalau nak jawab. Okey, botol plastik. Botol plastik ni daripada apa? Bahan objek-objek plastik biasanya daripada? Petroleum. Yes, petroleum. Okey, baju hujan. Baju hujan ni daripada kain sintetik. Kain sintetik sumber asasnya juga adalah daripada petroleum. Okey, baju sejuk. Baju sejuk ni daripada apa? Diperbuat daripada apa baju sejuk ni? Sumber asas dia. Haiwan ke? Tumbuh-tumbuhan ke? Apa dia? Haiwan. Okey. Okey, baju sejuk ni dia ada dua boleh masuk. Ada baju sejuk yang diperbuat daripada haiwan menggunakan bulu-bulu haiwan. Okey. Ada juga baju sejuk yang menggunakan kain kapas daripada mana? Tumbuhan. Okey, so baju sejuk ni kita boleh masukkan dua, haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Baju sutera. Sutera ni memanglah haiwan daripada apa? Ulat sutera. Okey, ini boleh masuk dalam jadual sumber asas ni ialah haiwan. Kemah. Kemah ni. Kemah daripada apa? Kemah daripada kain sintetik kan? Okey, kain sintetik biasanya ialah daripada petroleum. Cermin. Cermin. Cermin daripada apa? Alia tak on Alia punya mic tu. Tak dengar. Tekan pada mic tu. Ini video. Bukan yang sebelah dia. Okey, cuba. Alia boleh jawab. Apa dia? Cermin ialah
Cermin ialah batuan. Cermin daripada pasir, batuan. Tuala daripada tumbuhan. Okey, tayar. Tayar ni daripada apa? Dia berbuat daripada getah kan? Okey, tayar masuk apa? Tumbuhan. Okey. Kerusi kayu. Kayu ni pun samalah. Kayu daripada tumbuhan. Okey. Beg kulit. Beg kulit ni daripada kulit buaya ada. Kulit apa lagi? Ada beg daripada kulit lembu. Okey, sumber asasnya apa dia? Mestilah haiwan. Batu bata. Dah namanya batu, mestilah daripada batuan. Okey, kita ada lagi seorang. Ini batuan. Okey, batuan. Okey. Okey, selesai yang ini, kita tengok yang sebelah bawah. Okey. Okey. Ini kasut. Kan, kasut. Betul? Gambar kasut. Apakah sumber asas untuk membuat M dan N? Sumber asas M. Apa agaknya? M. Kasut. Kasut ni kasut kulit. Sumber asas M ialah apa? Adam ada. Adam ada, Adam. Adam dah siap kerja saya, Adam. Kelas Adam esok Okey. Okey. M ialah haiwan kan sumber asasnya. Kalau daripada kasut tu daripada kulit ular, haiwan lah. Betul sumber asasnya. N ini biasa tapak kasut awak tu apa agaknya? Kayu ke? Plastik ke? Tapak kasut kita? Daripada apa tapak kasut? Lutfi, daripada apa tapak kasut sekolah awak tu? Ada lagi tak kasut sekolah? Tapak kasut sekolah kita tu daripada apa? Getah. Pandai. Getah. Getah so sumber asasnya ialah tumbuhan. Okey. Okey, tadi kita kata M ini ialah sumber asasnya ialah haiwan. Okey, kita tengok soalan B. Cadangkan. Okey, cadangkan bahan lain yang sesuai untuk menggantikan bahagian M. Apa agaknya bahan lain selain daripada kulit, tadi kulit kan kasut kita, haiwan yang sesuai untuk menggantikan bahagian M tu. Apa lagi agaknya selain daripada kulit? Macam-macam kasut dah sekarang ni kita jumpa kan. Ada kasut yang bahagian M-nya itu daripada tumbuh-tumbuhan iaitu getah. Pernah jumpa tak? Ada kasut yang N ni tapaknya dengan bahagian atas ni sama je. Sekarang ada kan? Yang tak payah nak cuci tu, ringan tu kan? Main lap-lap aja. Okey, boleh digunakan. Okey, M tu kita boleh gantikan dengan tumbuhan juga. Daripada apa? Tumbuhan ni ialah getah lah. Okey. Kenapa kita gunakan getah? Kenapa kita gunakan getah? Kita balik semula pada sifat bahan tersebut. Apa sifat bahan getah? Kalau kena air, dia serap air ataupun kalis air? Apa dia? Getah. Kalis ataupun serap air? Dia tak serap air kan? Okey, kalis air. So, kita bolehlah pakai. Tak adalah kalau kena hujan, basah kasut kita. Betul? Sebab tu tapak kasut ni
dia buat daripada getah. Sebab getah sifatnya kalis air. Kalau kita gantikan N ini dengan tumbuhan juga tapinya bukan getah, iaitu kayu. Macam mana jadi kasut awak kalau tapak kasut ni daripada kayu balak? Berat ke ringan? Berat kan? So susah kita nak berjalan. Satu lagi, kayu ni sebenarnya dia serap air tapi dalam jangka masa yang lambat. So lama-lama nanti awak pakai, lama-lama dia serap air, tapak kasut tu jadi reput. Bila awak pakai dah reput tapak kasutnya. So sebab tu dia gunakan daripada getah. Getah tahan lama, ringan dan juga kalis air. Okay, so selesai dah ulang kaji, tak apa, nanti kita ulang kaji lagi untuk tajuk bahan ni. So kita masuk pada tajuk bumi. Kita dah masuk sikit kan sebelum tiba-tiba cuti hari tu. Kita dah masuk pada tajuk bumi iaitu graviti. Okay, kita dah masuk dah tarikan graviti. Kita dah buat dah aktiviti. Yang mana aktiviti ni? Okay, daya tarikan graviti bumi. Sebab bumi ada daya tarikan graviti lah, maka objek-objeknya tidak terbang terapung-apung. Dulu masa saya ajar dekat dalam kelas tu, ingat lagi tak? Bayangkan awak kalau bumi ni tak ada tarikan graviti, kita pun berenang-renang, semua objek terapung. Ni kalau saya nak minum air ni, tak ada tarikan graviti, tak ke mana-mana dah airnya kan. Saya letak atas meja, dia terbang ke mana-mana. Okay. So kita dah ada daya tarikan graviti bumi, kita dah buat kan eksperimen ni. Lepaskan objek daripada atas kerusi, hari tu awak panjat, apa berlaku pada objek tersebut, jatuh ke bawah juga. Okay, lepaskan daripada sisi kanan, awak lepaskan objek tersebut daripada sisi kiri, awak lambung ke atas, lambung ke belakang, semua objek itu akan jatuh ke bumi. Sebab apa? Satunya ialah sebab ada tarikan graviti bumi. Okay. So hari ni sebenarnya kita nak masuk pada tajuk yang lain, iaitu mana ni, kepentingan ni pun dah ada. Okay, kita dah buat, dah tampal dah nota. Dalam buku teks nota yang saya bagi tu, dalam buku teks pula. Dalam buku nota, ada kan nota tu kan saya bagi, suruh gunting dan tampal. Okay, saya tak minta lagi awak hantar buku tu, tak apa. Okey, seterusnya ialah kita masuk yang ini lah, putaran dan peredaran bumi. Okey, kita masuk yang ini, yang baru. Putaran dan peredaran bumi. Okey, bumi. Okey, kita tengok siapa yang ada. Hanan. Oh, Hanan dah ada. Oh, itu siapa? Rama. Mana Hanan? Hanan boleh dengar suara saya? Hanan onkan video tu. Lama dah saya tak tengok muka awak semua ni. Saya nampak Adam je ke hulu ke hilir kita tadi. Hai Adam. Okey, Hanan, mana Hanan? Hanan, saya nak tengok muka Hanan. Hanan dah mandi pagi ke belum? Oh, hai Hanan. Jumpa lagi. Hanan kalau nak cakap, Hanan boleh onkan mic, ada gambar mic kan dekat sini kan? Hanan tekan itu, nanti boleh Hanan cakap baru keluar suara. Hanan pakai earphone tak apa, tak dengar suara belakang. Okey, boleh dengar suara saya? Okey, good. Kita tunggu Rahmah. Rahmah pun nampak Cikgu Salwa saja. Mana Rahmahnya? Nampak Rahmah? Hai Ma.
Okey, Rama pun boleh onkan mic, tak apa. On saja mic, dengarlah belakang, riuhlah sikit, tak apa. Anis dengar suara saya tak? Anis kalau dengar cakap ni, Anis tak dengar? Tak? Oh, awak kena setting dekat awak guna ni guna handphone kena setting dekat ni mana dekat awak punya mic ni juga ni. Dekat gambar mic tu dia ada anak panah yang kecil ke atas tu. Awak kena pilih speaker mana yang awak nak guna. Yang lain boleh dengar Rama dah sarapan? Dah? Okey, Rama kalau nak cakap, Rama tekan Rama punya mic ni. Okey, ada mic ni. Mic Rama ni dia off ni sebab tu saya nampak dia colour merah pangkah. Okey, so kita sambung lagi. Okey, sambung lagi untuk yang ini. Okey. Okey, nampak tak? Okey, nampak ni peredaran dan putaran dan peredaran bumi. Kita dah masuk hari tu. Tahniah siapa yang tulis dekat Padlet saya hari tu. Ada beberapa orang murid yang tulis kan. Bagus, tahniah. Baca ke awak salin copy paste saja kawan tulis tu? Saya harap awak baca lah Baca ke awak ada tonton video ke, tak apa, tulis sahaja kat situ. Nanti akan datang pun saya akan gunakan aplikasi Padlet tu juga untuk awak kemukakan idea fakta-fakta sains awak. Okey. So hari ni kita sambung lagi putaran. Dia ada dua istilah, satu putar, satu peredaran. Hari tu siapa yang jadi model yang dekat depan? Lutfi, kalau tak silap saya dia jadi matahari. Betul? Yang jadi bumi tu siapa? Aiman Da'i. Oh, Da'i. Ya, Da'i. Da'i jadi bumi. Okey? Dia ada dua istilah, putar dan beredar. Putar ni bumi berputar pada paksinya sahaja. Okey, putar ni dia sedikit saja. Okey, bila dia beredar, okey, kita tengok gambar ni. Okey, gambar bawah tu kan ada kan? Okey, awak rujuk dekat buku teks awak tu. Okey, bumi berputar pada paksinya. Ini paksi bumi ni digambarkan. Okey, tak adalah kalau kita tengok tu tak adalah garis ni sebenarnya. Para saintis membuat bayangan bahawa ini adalah paksi bumi, condong paksi bumi ini. Okey, bumi berputar pada paksinya. Okey, dia berputarlah, bumi berputar macam ni. Okey, berputar. Okey, kalau kita tu dia berputar macam ni. Okey. Dalam waktu yang sama, bumi juga beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Ini orbit bumi. Dia keliling matahari. Okey. Ini beredar mengelilingi matahari. Okey, dia beredar. Dalam waktu yang sama dia juga berputar dan juga beredar mengelilingi matahari. Okey, berputar ini masanya sekejap. Okey, tak lama. Beredar itu memakan masa yang lama. Okey. Okey, waktunya arah. Kita tengok arah dan tempoh masa. Daripada mana ke mana bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari. Okey, arahnya. Okey, bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Okey, ni utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Okey, bumi berputar dari barat ke timur. Macam ni. Dia berputar pada paksinya lah. Daripada barat ke timur. Okey. Seterusnya
peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Ni pada orbitnya. Orbit ni macam dekat kita dekat bumi ini ialah jalan raya. Macam jalan raya. Tapi tidaklah ada jalan raya di angkasa lepas sana. Awak jangan anggap kat angkasa lepas sana planet Marikh, planet bumi jalan ikut jalan raya, ada line macam jalan raya dekat bumi ni. Tak, okey. Cuma ini adalah gambaran yang para saintis buat setelah membuat kajian bahawa planet-planet ini mengikut orbit masing-masing. Orbit tu jalan masing-masing untuk mengelilingi matahari. Bukan sahaja bumi, planet Marikh, planet Mushtari, Zuhra. Okey, itu semua beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar mengelilingi matahari mengikut dia punya orbit. Okey, mengikut orbitnya. Orbitnya ialah mengikut arah lawan jam. Okey, lawan jam. Lawan jam kan? Sama juga. Okey, barat ke timur itu adalah lawan jam. Okey, tempoh masa pula kita nak tahu. Okey, tempoh masa bumi berputar pada paksinya dan bumi beredar mengelilingi matahari. Okey, bumi beredar berputar pada paksinya ialah berapa? 24 jam sahaja. Okey, 24 jam sahaja iaitu dalam masa satu hari. Satu hari kita ada 24 jam. Okey, itu adalah tempoh bumi berputar pada paksinya. Okey, ada siang, itu nanti kita masuk. Mungkin hari apa ada lagi? Hari Selasa Hari Selasa kita ada sains lagi kan? Hari Selasa itu ada sains, nanti saya buat kelas lagi kesan peredaran dan putaran bumi, putaran bumi pada paksinya dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kita belajar kesan pula hari Selasa. So hari ni kita belajar sampai tempoh saja. Okey, tempoh berapa lama bumi berputar pada paksinya, iaitu selama 24 jam. Tak lama ni, 24 jam ni satu hari sahaja. Okey, so sekarang ni bumi dah mula berputar ni, kita rasa tak? Awak rasa tak bumi berputar-putar-putar? Awak rasa pening? Kita tak rasa pening sebab disebabkan satu terlalu cepat dan satu lagi kita ada tarikan graviti. Sebab tu kita tak terasa bumi itu berputar pada paksinya. Kalau tak ada tarikan graviti, kita akan terasalah bumi itu berputar, kita pun macam pening. Terhuyung-hayang kan? Macam orang mabuk. Okay. So sekarang ni kita tak rasa sebab cepat dan satu lagi bumi ada tarikan graviti. Sebab tu kita tak rasa bumi tu berputar pada paksinya. So satu hari ataupun dalam tempoh 24 jam bumi berputar pada paksinya. Okey, seterusnya peredaran bumi mengelilingi matahari memakan masa selama 1 tahun. Okey, 1 tahun. Kalau dikira dari segi hari, 365 hari, 365 hari. 365 hari, 365 1/4 hari. Kenapa ada 1/4 hari ini? Okey, pernah dengar tahun lompat? Pernah dengar tahun lompat? Tahunnya melompat-lompat. Okey, pernah dengar tak tahun lompat yang mana tahun lompat ini setiap 4 tahun sekali bulan Februari ada 29 hari. Bulan apa? Bulan Februari. Okey, bulan Februari ada 29 hari setiap 4 tahun. Sekarang ni bulan Februari tahun ada berapa hari? 28 ke 29? Tengok balik kalender. Kalau tahun ini bulan Februarinya ada 29 hari, maka tahun 2020 adalah dikira tahun lompat. Okey, dia setiap 4 tahun sekali. Okey, maka sayangnya
ada orang yang lahir 29 Februari. Kalau dia lahir 29 Februari, contohlah tahun ni tahun lompat. Contoh baby tu lahir 29 Februari tahun 2020. Dia sambut birthday 4 tahun akan datang, baru dia jumpa 29 Februari lagi. Kalau awak tak lahir tahun lompat kan, setiap tahun awak jumpa tarikh hari lahir awak, betul tak? Okay, kalau orang yang lahir pada 29 Februari, 4 tahun baru dia jumpa 29 Februari. Okay, 4 tahun lagi baru dia jumpa 29 Februari. Ini maksudnya 365 1/4 hari. Ada satu tahun yang bulan Februarinya 29 hari. Dan kita jumpa bulan Februari 29 hari itu 4 tahun sekali. Dia untuk mencukupkan bilangan peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, untuk yang akan datang, untuk hari Selasa akan datang, kita akan belajar kesan putaran bumi pada paksinya. Kesan putaran bumi pada paksinya kita akan belajar pada hari Selasa. Tak boleh banyak-banyak, nanti lupa. So hari ni kita belajar dua perkara. Dua perkara. Satu ialah putaran bumi pada paksinya. Satu lagi peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, satu lagi ialah tempoh masa. Tempoh masa bumi berputar pada paksinya berapa? Berapa lama? Siapa nak jawab? Hanan, boleh jawab Nan? Berapa lama bumi berputar pada paksinya? 24 hari? 24 jam. Bukan 24 hari, 24 jam satu hari. 24 jam lah Nan, bukan 24 hari. 24 jam satu hari bumi berputar pada paksinya. Sekarang ni bumi tengah berputar. Kita siang, betul? Nanti lama-lama bila kita dah tak menghadap matahari, kita akan dalam keadaan malam. Betul tak? Sekarang kawasan kita menghadap matahari, kita berada pada waktu siang. Okey, seterusnya yang kedua ialah bumi beredar mengelilingi matahari, mengambil masa selama 1 tahun. Okey, ataupun dikira dari segi harinya 365 1/4 hari. Okey, itu bergantung pada saiz orbit bumi. Ada planet lain yang mengelilingi matahari itu memakan masa beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. Sebab orbit dia tu nak kelilingi matahari tu jauh. Jauh. Jadinya dia memakan masa beratus-ratus tahun. Sebab kita kan ada planet yang dekat dengan matahari. Ada planet yang jauh dengan matahari kan, betul tak? Planet yang semakin jauh planet tu daripada matahari, orbitnya semakin besar. Tempoh dia beredar mengelilingi matahari tu lebih lama. Lebih lama. So bumi ini planet yang keberapa dekat dengan matahari? Planet yang keberapa kita? Ya, planet yang ketiga. Planet yang ketiga daripada matahari tu. Ingat lagi tak ni? Darjah berapa? Darjah 3 kan kita belajar planet-planet tu kan? Oh, sudah lupa. Planet yang ketiga daripada matahari. So, orbit kita tu agak kecil lah.
1 tahun. Itu pun dah makan masa ratus-ratus hari kan. Bayangkan planet yang jauh tu bukan ratus-ratus hari, ratus-ratus tahun. Ratus-ratus tahun dia mengambil masa untuk beredar mengelilingi matahari. Bila lengkap satu putaran itu, lengkaplah 1 tahun kita. Ini kita dah nak lengkap dah ni. Kita dah nak lengkap. Sebab kita dah tiba bulan berapa? November. Kan, so bumi dah nak melengkapkan peredaran dia tu mengelilingi matahari. 29, 30, 31 Disember. Lepas tu masuk apa? 1 Januari. Kan? Betul? Maka bila dah masuk dah 31 Disember itu, maka dah cukuplah satu peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari. Satu tahun. So, tugasan hari ni untuk hari Selasa. Terima kasih dan selamat belanja.